Allah. Tapi hari ini orang kita teguh yang di luar lah. Tuan-tuan insya-Allah, sebab tuan-tuan mempunyai hati yang disebut ya watif, hati yang boleh menerima ajaran. Kalau tidak akan tuan-tuan duduk bersama-sama dengan saya, boleh menerima apa yang disampaikan. Maka dengan itu tuan-tuan akan duduk dalam majlis ilmu. Ini bukti orang yang boleh menerima ilmu. Orang yang tak boleh menerima ilmu, orang ini akan sombong. Dia memandang sinis kepada orang yang menyampaikan ilmu. Ini kebanyakan. Kali ini orang-orang jahil yang menilai seorang ulama. Orang jahil. Kalau leketkan orang-orang fatwa-fatwa ulama dan sebagainya, dan orang-orang yang menyampaikan ilmu agama dipandang sinis dalam sepi, sehingga kan mereka itu merasa diri telah sempurna, dah tahu dah boleh buat keputusan sendiri, ijtihad sendiri, sehingga kan tak boleh lagi kita nak tegur tentang kemungkaran yang berada di luar sana, terutama dalam keluarga kita sendiri. Yang paling berat keluarga lah tuan-tuan. Nak tegur anak, nak tegur isteri, nak tegur adik-beradik, ini paling berat sekali dalam. Tuan-tuan, tak tahulah kalau tuan-tuan adik-beradik semua alim-alim, ataupun anak-anak semua alim-alim, tak payah tegur lagi lah, dia kena tegur. Tapi yang paling berat nak tegur ialah keluarga terdekat, apatah lagi dalam rumah kita. Tapi wajib untuk kita menegur. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa zalika ar'aful iman." Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Iaitu yang mempunyai kuasa. Kalau ayah ada kuasa pada anak, maka ayah wajib untuk menegur kemungkaran anak dia tu. Maka jika dia tidak berkuasa, maka mengubahnya dengan lisannya. Kita bercakap, bagi dakwah pada dia, sampaikan apa yang Allah tak suka, apa yang Allah ancam kepada orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang meninggalkan solat, orang yang tidak menurut perintah Allah. Diceritakan kat dia besok azab kubur macam mana, di padang mahsyar macam mana, dan duduk dalam neraka boleh tahan ke. Itu cara lisan lah. Maka jika tidak berkuasa, maka mengubahnya dengan hatinya, dan itulah selebaran iman. Hati ini selalunya di luar-luar lah. Orang-orang yang kita tidak kenal, kadang-kadang kita tak tahu barang yang dia macam mana. Kita nak teguhkan, silakan kena berlaku kepala kita. Jadi kita benci kepada kemaksiatan atau kemungkaran yang dilakukan, itu dia tanda seorang beriman. Kalau kita buat tak reti ya tuan-tuan, itu tanda kena cek balik dah iman kita. Dan siapa yang wajib untuk kita tegur, iaitu wa anzil ashiratakal aqrabi, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Sama ada suka atau tak suka, wajib. Wajib kita tegur keluarga kita. Apabila dia menerima teguran kita tu, dia datang rumah lain. Ini biasa tuan-tuan. Kerana nak menyampaikan dakwah ni, kalau tuan-tuan tak sanggup untuk menerima ujian daripada Allah, tak sanggup dicela, tak sanggup dipinggirkan, sampai bila pun dakwah tidak akan berjalan. Sedangkan Nabi SAW dicela, dihina, dilontar dengan batu dia oleh penduduk Taif, dicampak dengan najis, hatta daripada bapa saudaranya sekali, iaitu Abu Lahab yang menentang dia. Nabi Nuh alaihi salam ditentang oleh isterinya, Nabi Lut ditentang oleh isterinya. Jadi kalau kita buat relax aja pada keluarga kita, cek balik iman kita. Sebab kita bertanggungjawab. Tak tegur, Allah marah. Tegur, orang marah. Kita nak orang marah ke orang marah? Itu sebab saya selalu membangkitkan orang banyak meraihkan makhluk daripada meraihkan hak Allah.
lebih banyak meraihkan makhluk daripada meraihkan Allah. Kadang-kadang orang adik-beradik yang tak sembahyang datang ke rumah kita, kita pun sama juga tak sembahyang. Tahu apa? Nak hormat dia, nak menjaga hati dia. Kan sembahyang kan, dia nampak, dia kata kita menunjuk riak dan sebagainya. Riak ni kerja hati, tuan-tuan. Bukan kita yang menilai seseorang. Yang menentukan itu ialah Allah. Keikhlasan seorang tu Allah yang menentukan. Kita sendiri pun tak boleh kata aku ikhlas bagi kau. Tak. Allah yang menentukan keikhlasan apa yang ada dalam hati kita. Kita tegur orang lillahi ta'ala ke, itu Allah yang menentukan, bukan manusia yang menentukan. Tapi wajib tegur. Suka tak suka terpulang. Itu sebab ujian Allah tu berat. Tuan-tuan nak menyampaikan dakwah. Apabila kita ni jadi macam ni, sampaikan dakwah pada orang ramai, apatah lagi pada keluarga terdekat. Beratnya nak sampaikan dakwah pada keluarga terdekat, apatah lagi mereka itu tidak mengikut apa yang kita tegur. Maka tuan-tuan, kalau lihat ada ustaz-ustaz, ada kiai-kiai, ada tok-tok guru, kalau anak dia tu bermaksiat, jangan tuan-tuan ambil kira. Sebab apa saya kata begitu? Kalau tuan ambil kira begitu, tuan juga akan mengingkari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Itu sebab umat Nabi Nuh, apabila Nabi Nuh menyampaikan dakwah, dia tutup telinga mereka dengan kedua anak jari dan kepala dia ditutup dengan kolam air, macam gua-gua. Tutup, tak nak dengar. Engkau nak berdakwah pada kami, anak dengan isteri kau kita ikut dakwah kau. Jangan kita ambil cara begitu. Ataupun kita tak nak menerima dakwah seorang tu sebab ada keluarga dia yang menentang dia. Jadi kalau macam tu tak payah tuan-tuan ambil ajaran ataupun dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi dan Nabi SAW. Kerana bapak saudara dia Abu Lahab pun tentang dia. Kita nak ikut siapa? Nak ikut Abu Lahab kan ikut Nabi? Itu sebab saya kata jangan tengok pada keturunan dia, kerana iman itu tidak diwarisi. Dulu ada seorang mufti kita, mufti wilayah, anak dia ini pelakon. Nak buat macam mana? Itu ujian Allah pada dia. Bukan dia tak tegur, dia tegur. Anak tak nak ikut, jadi pelakon juga. Ada juga kita tengok seorang guru Al-Quran, anak jadi pelakon juga. Peluk perempuan dan peluk sendiri. Jadi kita kita tak boleh ambil ilmu pada dia. Itu sebab saya katakan iman itu tidak diwarisi. Tapi orang tengok hal ini, anak dia pun macam tu, anak dia macam tu. Tak boleh kita menilai cara begitu. Ini kesilapan orang kita dalam menerima dakwah. Lagi satu, orang kita kelemahan dia tuan-tuan menerima dakwah, dia tengok pada sejarah. Sejarah seseorang tu, alah dia ni aku kenal dulu, bukannya baik sangat. Ini kalau begitulah tuan-tuan cara mengambil sesuatu dalam menilai seseorang. Tuan-tuan pun tak boleh nak ikut Sayyidina Umar kata bunuh anak dia sendiri. Tuan-tuan ikut. Itu sebab saya kata jangan ikut pada sejarah. Kerana hidayah Allah itu, Allah matim lana bi husnil khatimah wa la tatim alaina bi husnil khatimah. Penghujung dia tu kita nak tengok, bukan awal dia. Awal dia baik, hujung dia jahat nak buat apa? Biar dia jahil dulu, akhirnya dia menjadi berubah. Ada perubahan pada diri dia. Daripada dia tidak tahu urusan agama, dia menjadi tahu urusan agama. Daripada mula dia menjadi ahli hadis, dia menjadi seorang penyampai ilmu dan sebagainya. Ini yang kita nak. Jadi pertingkatan sesuatu kena. Kerana kalau tak ada, kita stagnan yang macam tu tuan-tuan, kita berniaga balik modal je, macam tu je. Itu pergilah. Jadi ibadat kita ni nak kena ada pertingkatan, kena ada pembangunan dalam ibadat kita. Kalau selama ini solat kita tak sempurna, kita perbaiki. Selama ini bacaan kita tak betul, kita perbaiki, cari guru agar kita tidak melakukan syirik kepada Allah. Ramai orang solat tapi